suami boleh berfikir panjang dan andai kata ingin rujuk isteri kembali. Macam-macam betul masalah rumah tangga sekarang. Hai lalunya ni. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada siapa saja yang baru tengok channel ni, jangan lupa subscribe, like dan share jika page ini bermanfaat untuk semua. Okey, pada hari ini saya akan mengajar subjek PDPR Sekolah Agama Kerajaan Johor. Bagi subjek darjah 6 iaitu subjek munakahat. Jadi untuk subjek munakahat kali ini saya akan ajar mengenai bab yang pertama iaitu rujuk. Apa itu rujuk? Perceraian berlaku di antara pasangan suami isteri atas sebab-sebab tertentu. Setelah kedua-duanya bermuhasabah diri, menilai mana yang baik, mana yang buruk pada perkahwinan yang telah dilalui dan mendapat pengajaran atas kesilapan yang dilakukan pada masa lalu. Kemudian mereka membuat keputusan untuk meneruskan perkahwinan dan suami melafazkan dengan lafaz rujuk kepada isteri dengan hati yang ikhlas ketika dalam tempoh edah raj'i. Okey, tuan-tuan dan puan, anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat perkahwinan. Perkahwinan adalah satu ikatan yang sangat mulia. Kalau kita tengok bagaimana dua hati bertaut, kan? Itulah indahnya perkahwinan. Semua orang nak kahwin, betul? Siapa yang tak nak kahwin? Nabi sendiri pun berkahwin. Pasal itu siapa yang tidak mahu berkahwin itu seolah-olah dia menolak sunnah Nabi. Sebab apa? Itulah kenikmatan yang Allah bagi, kelebihan yang Allah bagi pada kita untuk kita sama-sama nikmati, sama-sama kita melayari bahtera perkahwinan. Tapi itulah, langit tak selalu cerah, betul? Okey, air tak selalu tenang. Okey, keadaan tak selalu baik. Ada masa kita bergaduh, ada masa kita bertengkar, ada masa kita happy, ada masa kita rasa sangat bahagia. Ada masa kita rasa kitalah yang paling sengsara. Dan itulah realiti ataupun cabaran dalam perkahwinan. Jadi hari ini apa yang ingin saya kupaskan adalah mengenai satu kaedah, iaitu apabila berlaku perceraian, iaitu kembali semula yang dinamakan sebagai rujuk. Rujuk tidak perlu kerelaan isteri, kerana dalam tempoh iddah suami masih mempunyai kekuasaan terhadap isterinya. Kemudian suami ini boleh rujuk isteri. Tanpa kerelaan isteri pun tidak ada masalah, sebab itu masih dalam kuasa dan tanggungjawab suami. Okey, stay tune, jangan pergi mana-mana. Kita teruskan dengan pengertian rujuk. Okey, pengertian rujuk dari segi bahasa adalah kembali atau balik. Kembali atau balik. Maknanya dia kembali dan balik. Dari segi istilah, syarat ialah mengembalikan ikatan perkahwinan setelah berlakunya penceraian dalam tempoh edah raj'i dengan syarat-syarat tertentu. Edah raj'i adalah talak satu atau talak dua yang boleh dirujuk dalam tempoh edah. Itu nama edah raj'i. Talak dalam Islam ada 3 talak. Talak yang pertama, talak yang kedua dan talak yang ketiga. Kalau namanya edah raj'i ini adalah talak satu atau dua yang boleh dirujuk dalam tempoh edah, itu nama talak raj'i. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil rujuk. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika inna aradu islaha. Allahul Azim, artinya dan suami mereka berhak mengambil kembali
yakni dirujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami bertujuan hendak berdamai. Dalam Quran ni pun dah kata, okey, rujuk talak itu milik suami. Okey, andai kata berlakunya perceraian, jadi suami pada bila-bila masa sepanjang tempoh iddah, itu yang kita kena tahu. Sebab inilah antara realiti masyarakat kita pada hari ini, yang mana kita melihat berbagai-bagai isu rumah tangga yang berlaku dalam masyarakat. Okey, boleh faham setakat ini? Kalau faham, jom kita teruskan. Okey, seterusnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah meminta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu supaya menyuruh anaknya dirujuk. Nabi kata apa? Mur ibnaka fal yurajiha. Maksudnya, suruhlah anak kamu merujuk isterinya. Ini kisah pada zaman Nabi. Anak Sayyidina Umar sendiri pernah bercerai. Lalu Nabi kata, rujuklah kembali isterinya. Jadi tak ada masalah dalam Islam. Kita boleh rujuk, tak ada masalah. Itulah keindahan Islam. Suami itu berhak untuk mentalakkan isterinya. Dalam masa yang sama, suami itu juga berhak untuk merujuk kembali isterinya. Itulah keindahan Islam. Kena faham, ini konsep yang Islam ajar. Okey, ada kaedah, ada kelebihan, ada hikmah kenapa Islam buat ini semua. Okey, baik anak-anak sekalian, kita pergi kepada hikmah rujuk. Kenapa Allah bagi kelebihan pada seorang lelaki untuk merujuk isteri dia? Kita kalau perempuan ikut baju, asyik abang ni, semua lelaki. Apa kita perempuan, apa kita dapat? Itu Allah ni dah susun kita ni. Allah susun kita dengan sebaik-baik kejadian. Okey? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Okey? Maksudnya Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kenapa kita nak menolak atau menidakkan kuasa Allah, menidakkan suruhan dan arahan Allah? Jadi kena ingat, setiap apa yang Allah bagi itu, setiap apa yang Allah bagi suruhan itu pasti ada hikmahnya. Kenapa lelaki dapat talak itu? Cuba bayangkan awak semua bayangkan seorang perempuan jika diberi talak oleh Allah SWT. Membayangkan. Kita tahu seorang perempuan ni hatinya sangat lembut, hatinya sangat sikit berajuk, sikit marah. Kan perempuan, siapa yang kahwin tahulah macam ada perempuan. Tapi itulah anugerah yang Allah bagi. Bagaimana Allah nak tengok kita sebagai seorang lelaki, kita sebagai seorang suami, bagaimana kita nak melihat perempuan itu, bagaimana kita nak mengajar isteri kita, bagaimana kita nak melayari isteri kita, macam mana kita nak membentuk isteri kita. Cuba bayangkan kalau anda kata talak itu diberi kepada perempuan. Kenapa talak itu bagi kepada lelaki? Kenapa tak talak itu bagi kepada perempuan? Sebab cuba bayangkan kalau perempuan dapat talak, kan, sikit marah, abang tak basuh pinggan ni, ayam cerai kenapa tak satu? Abang, kenapa pijak tudung ayam? Orang perempuan jangan dikacau tudung dia. Bayangkan kalau tudungnya dikacau, seolah-olah tiada yang ada pada hari esok. Itu perempuan, unik perempuan Awak bayangkan, awak dudukkan tudung dia, dia pada gosok tudung pun bukan main cantik pun, straight. Rumah besar-besar lah suami buatkan, atas katil juga letak tudung. Bila suaminya dah dudukkan tudung dia, perang dunia kedua akan berlaku. Itu dia. Bayangkan kalau tiba-tiba talak, kalau anda kata talak itu diberi pada perempuan, apa akan jadi? Abang kan duduk kat tudung ayam cerai kan abang. Itulah kenapa perempuan tak dapat talak. Sebab apa, lelaki ini Allah bagi kekuatan diri kita. Hati kita kuat. Bayangkan kalau perempuan pagi kena talak, tengah hari kena talak, petang kena talak, malam pun kena talak. Itulah kenapa Allah bagi talak itu kepada lelaki. Jadi itulah hikmah dia. Okey, seterusnya kita akan bagi pada hikmah rujuk. Okey. Rujuk dapat menghapuskan segala masalah dalam krisis rumah tangga dan merapatkan hubungan suami isteri dengan semangat yang baru. Maknanya kita bina hidup baru. Joyah, sudahlah joyah. Okey. Yang sudah tu sudahlah. Okey, marilah kita mulakan hidup baru. Itulah kenapa hikmah rujuk.
kenapa kita kena kenapa Allah bagi rujuk pada lelaki? Kenapa Allah bagi kemudahan untuk rujuk pada lelaki kepada perempuan? Itu sebab dia. Sebagai satu penyelesai masalah dalam krisis rumah tangga. Okey, yang kedua, kalau kita lihat yang kedua, rujuk dapat membolehkan suami isteri meneruskan semula perkahwinan itu bagi memenuhi cita-cita untuk membangunkan keluarga bahagia. Sebab itulah kenapa rujuk ini membolehkan suami isteri bina semula apa yang terkurang, apa yang terlebih. Mungkin suami ini tu orang yang panas baran, dia boleh membantu kembali ikatan perkahwinan itu. Ataupun isteri degil, tak dengar cakap, okey, keras hati sebagainya, tak dengar cakap suami, mungkin melalui cara rujuk itu boleh membantu kembali, menjernihkan kembali ikatan perkahwinan yang telah pun tercerai. Okay. Yang ketiga, rujuk dapat menyelamatkan suami isteri dan anak-anak daripada gejala-gejala yang tidak sihat. Banyak kalau kita tengok, kita melihat bagaimana gejala sosial antara anak-anak. Bayangkan kesan kenapa Islam sangat tidak menyukai perceraian. Sebab inilah anak-anak terbiar. Bayangkan sekarang ni dengan media sosial. Kita dapat tengok sekarang ni macam-macam. Macam-macam tempat. Kalau dulu, okey, kalau dulu masa kita kecil, mungkin mak-mak kecil dulu masa kita kecil, kita mungkin terpelihara sikit lah, mungkin sikit terpelihara daripada gejala-gejala sosial. Kalau anda kata saya dulu kecil, saya tak boleh keluar rumah lah. Tapi sekarang apa berlaku? Dalam rumah pun boleh berlaku macam-macam, betul? Sebab gejala sosial, dalam media sosial sekalipun, macam-macam benda dalam tu. Jadi kita lah sama-sama kita jaga keharmonian rumah tangga, keharmonian keluarga kita. Okey, yang keempat, rujuk juga dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam kalangan keluarga yang berkaitan. Itu hikmah dia. Dia dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan. Dekat lagi, mungkin sebelum ini mungkin suami itu gaduh dengan mak mentua ataupun isteri dia gaduh dengan bapa mentua. Okey, dengan rujuk ini dapat kembali mengukuhkan kembali keharmonian persaudaraan. Okey, yang kelima, rujuk selepas penceraian menjadikan suami isteri lebih memahami antara satu sama yang lain dan lebih matang untuk hidup bersama dalam suasana yang ceria. Kita tengok antara hikmah rujuk. Mungkin dulu kalau kita berenggang, mungkin kita tak bagus, atau mungkin kita hubungan yang dingin. Mungkin selepas rujuk kita menjadi sebuah keluarga yang lebih romantik, yang lebih sweet katakan. Kalau dulu panggil engkau aku, marah awak saya, bila rujuk abang, yang habi, haben, apa tak ada habi, bi, panggil sayang, bi, hi si, hi di, i e f g h i j k l m, ada sampai z. Suka hati, itulah satu panggilan yang sangat mesra antara suami dan isteri. Okey. Okey, yang keenam, rujuk dapat menghapuskan sifat negatif pada hati seperti marah, dendam, benci, okey, dan digantikan dengan sifat-sifat positif seperti pemaaf, bertolak ansur, kasih sayang dan sebagainya. Itulah antara hikmah-hikmah kebaikan. Okey, kalau ada kata siapa yang pernah melalui fasa ini, inilah fasa yang sangat-sangat indah. Okey, contoh tak payah jauh lah. Kalau kita tak cerai sekalipun, cuba bayangkan, ni untuk yang umum Okey, cuba bayangkan kita sebagai suami isteri gaduh. Bila kita gaduh, kita rasa kitalah pasangan yang paling teruk pernah Allah cipta. Inilah suami yang paling teruk pernah aku kenal. Inilah perempuan yang paling teruk pernah aku kenal. Itu masih gaduh. Berdamai kan. Bila kita dah berbaik, engkaulah isteriku yang paling baik. Okey? Suamiku, engkaulah suamiku yang paling kucing tai. Kucing tai. Kan? Itu antara hikmah. Itu baru bergaduhan, belum perceraian. Ini kenapa Allah bagi kita hikmah, kenapa kita perlu rujuk kembali. Okey, stay tune Harap semua masih lagi dalam mood yang baik.
Kita teruskan kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya kita saksikan kepada rukun rujuk. Apa dia rukun rujuk? Apa dia rukun rujuk? Rujuk ni apa rujuk? Apa rukun-rukunnya? Apa yang ada, apa yang tak ada, apa yang perlu ada, apa yang perlu tak ada. Okey, yang pertamanya pastilah suami. Betul. Rujuk yang pertama adalah suami. Suami iaitu mempunyai keahlian dan kelayakan untuk berkahwin, iaitu mempunyai akal yang sempurna, baligh dan melakukan rujuk dengan kehendak sendiri. Tidak sah rujuk suami yang mabuk dan gila. Ini penting. Suami yang nak rujuk isterinya mesti dalam keadaan yang sempurna, baik dari akal dia, perbuatannya ataupun keadaan diri dia. Contoh sekarang ni, isteri tu suami ni tak baik, mabuk. Yang saya nak rujuk dengan awak, boleh tak? Ataupun gila. Ayah, saya nak rujuk, bagaimana? Tiba kan? Okey. Ataupun dalam keadaan yang sempurna akalnya, bukan orang gila lah. Kalau suami gila, kalau anak suami tu dah gila, tiba-tiba dah datang nak rujuk isteri dia, tiba-tiba pula isterinya okey, rujuk sah. Itu tidak sah. Sebab apa? Suami dalam keadaan yang tidak berakal. Okey, rukun yang kedua adalah isteri. Isteri kena adalah. Dan suami isteri mana ada orang lain, betul tak? Okey, isteri isteri mesti berada dalam iddah raj'i dan pernah melakukan persetubuhan dengan suaminya selepas akad nikah yang sah. Okey, perceraian itu bukan dengan khuluk, ada halangan untuk rujuk seperti murtad. Isteri ni mesti dalam keadaan yang bersedia. Bersedia yang pertamanya, isteri itu adalah isteri yang pernah, yang sudah disetubui. Maknanya dia kahwin, dah bersama, kemudian itu barulah boleh dirujuk. Anda kata berlaku perceraian. Yang tak boleh, kalau anda kata isteri itu baru berkahwin, belum pun disetubuhi, lalu diceraikan, itu tak boleh dirujuk. Tapi perlu berkahwin semula. Perlu nikah semula. Itu cara dia. Ataupun contoh lain, isteri itu dah bercerai dengan kita ceraikan dia, tiba-tiba dia murtad, dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Anda kata isteri keluar dari Islam, na'udzubillah min zalik, itu juga tidak boleh dirujuk. Sebab apa? Kita dah pun terputus. Terputus terus sehinggalah isteri itu kembali memeluk Islam, barulah kita berujuk kembali dia. Yang terakhir, bagi rukun terakhir adalah lafaz. Maknanya lafaz daripada suami yang melafazkan. Suami yang melafazkan dia. PA. Jom kita bersama semula, kita mulakan hidup baru, itu perkara rujuk. Baik, kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu hukum rujuk tanpa izin isteri. Macam pelik. Apa benda pula ni? Hukum rujuk tanpa izin isteri. Tak apa, kita terangkan. Harus suami merujuk pada isterinya yang telah diceraikan dengan talak 1 atau 2 walaupun tanpa izin, iaitu kerelaan isteri, kerana tidak disyariatkan kerelaannya. Maknanya dah terangkan pada awal tadi, boleh tak ada masalah. Lelaki, suami kalau nak rujuk isteri tak payah minta izin. Yang abang nak rujuk awak boleh, tak payah minta izin. Sebab kuasa itu di tangan suami. Awak, jom kita kembali semula, kita mulakan hidup baru, itu pun dikira sebagai rujuk. Sangat mudah, Islam sangat mudah. Yang kedua, harus rujuk masa-masa dalam tempoh iddah. Apa itu iddah raj'i? Cuba ingat balik. Apa dia? Betul. Iddah raj'i itu adalah iddah yang mana melibatkan talak 1 atau talak 2. Seterusnya, ini poin yang paling penting untuk anak-anak murid semua dan juga kepada semua masyarakat yang ingin mengetahui apa dia lafaz rujuk. Apa dia lafaz rujuk? Kita tahu rujuk. Rujuk apa rujuk? Apa benda rujuk ni kan? Kita tengok antara dua lafaz ni. Iaitu namanya adalah lafaz sorih. Ini kena hafal anak-anak murid kalian. Lafaz sorih. Bukan soheh, sorih.
Soreh. Sod, ro, ya, ha. Soreh. Yang pertama, aku rujuk kamu. Itu juga dah kira sebagai rujuk. Okey, yang kedua, aku rujuk kamu kepada perkahwinanku. Aku rujuk kamu kepada perkahwinanku. Itu juga dikira sebagai rujuk. Yang ketiga, aku kembalikan kamu kepada aku. Aku kembalikan kamu kepada aku. Okey, yang keempat, Aminah, aku rujuk kamu kepada aku. Itu juga dikira sebagai rujuk. Ataupun apa-apa perkataan yang bermaksud rujuk. Sangat mudah. Marilah kita mulakan hidup baru. PA. Siti Ropeah. Siti Ropeah. Marilah hidup baru. Mari jom kita mulakan hidup baru. Kan? Itu juga dikira sebagai rujuk. Okey, yang kedua adalah lafaz kinayah dengan niat. Ini macam orang kata sebagai kiasan lah. Okey. Maimunah, engkau ni masih seperti dulu. Itu juga kiasan, maknanya itu dah kira sebagai rujuk. Oh, PA. Oh, Sujadah. Apa lagi nama-nama penting? Oh, Dijah. Oh, Tijah, engkau masih seperti dulu. Itu juga sebagai satu lafaz kinayah. Maknanya itu dikira sebagai rujuk. Okey. Yang kedua, dari sekarang kita menjadi seperti dahulu. Macam bermain dengan fikiran kan. Apa benda yang bekas suami kau cakap ni? Dari sekarang kita kembali macam dulu. Itu juga dikira sebagai rujuk. Okey, rujuk bagi orang yang bisu, maka ia boleh melakukan rujuk dengan bahasa isyarat. Untuk orang bisu kan. Apa bahasa bisu? Contoh kan? Maknanya itu rujuklah. Okey. Stay tune, kita teruskan lagi dengan syarat rujuk. Apa dia syarat rujuk ni? Kan? Apa syarat rujuk? Awak tahu? Ni, saya terangkan sekarang. Okey? Baik. Syarat rujuk yang pertama adalah cerai itu kurang daripada 3 talak. Talak raj'i. Okey, bagi orang yang merdeka dan 2 talak bagi yang hamba. Ini kena faham. Kalau hamba sekarang mungkin dah tak ada lah. Sekarang kita ke zaman-zaman dahulu. Okey, kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Nabi ada hamba. Sekarang kita semua adalah negara yang berdaulat, negara yang merdeka, tak ada hamba. Jadi talak ada 3. Okey, talak yang pertama, talak yang kedua dan talak yang ketiga. Kalau anda kata dah bercerai kali pertama, itu kita talak yang pertama, maka ada lagi 2 talak lagi, betul? Jadi itulah yang kita kena berhati-hati. Sebab itulah kenapa suami yang dapat talak tu. Kenapa talak di tangan suami? Sebab inilah dia. Sebab perempuan tak boleh dibagi talak. Kalau perempuan bagi talak, pagi kau kena cerai, tengah hari kau tengah cerai, malam pun kena cerai. Pasal perempuan ni hatinya sangat rapuh. Pasal tu perempuan memerlukan lelaki untuk menjadi pemimpin dia. Okey? Baik, yang kedua, cerai itu bukan dengan ada bayaran daripada pihak isteri, iaitu tebus talak, khulud. Ini penting. Nanti kita akan kupas pada tajuk akan datang. Okey, iaitu khulud, tebus talak. Okey, sekarang ini tebus talak berlaku apabila contohnya, okey, Pak Mat Tempe, okey, dah tak sehaluan isterinya. Okey, tak kawan lah. Isteri datang, engkau ceraikan aku, Pak Mat Tempe. Aku bagi kau RM5,000, kau ceraikan aku. Okey, boleh. Bagi aku RM5,000, aku ceraikan kau. Itu namanya tebus talak. Khulud. Kalau talak jenis macam ini, tak boleh dirujuk. Sebab apa? Dia dah ditebus talak. Okey. Yang ketiga, cerai itu berlaku setelah persetubuhan. Ini juga dah terangkan tadi, mesti berlakunya persetubuhan, dah berkahwin, dah melakukan persetubuhan, barulah dikatakan boleh cerai dan rujuk kembali. Kalau anda kata belum berlakunya persetubuhan, diceraikan terus itu, maka tak boleh rujuk tetapi bernikah semula. Okey. Yang keempat, rujuk itu dilakukan tanpa syarat khiyar, iaitu pilihan. Nak rujuk tu bukan pilihan.
nak ke tak nak, nak ke tak nak, nak ke tak nak, lepak amak, kan? Bukan pilihan. Jadi kita rujuk dia, kita nak ambil dia sebagai, kita nak ambil dia kembali sebagai seorang, kita nak ambil dia kembali menjadi isteri kita. Okey, yang kelima, rujuk itu dilakukan dengan segera, tanpa taklid masa atau dikenakan syarat-syarat tertentu. Rujuk ni tolong mudahkan, jangan susahkan. Okey, aku rujuk engkau. Okey, jom mari kita sampai malam. Kembali? Tak boleh. Okey, mesti straight je terus. Jangan kita joyak. Mari kita yang berkait isteri tengok. Apa ni dia ni? Boleh tak betul bini lelaki aku ni? Maknanya tiada masa-masa yang tertentu panjang-panjang ataupun ada syarat-syarat tertentu. Okey, PA, aku nak rujuk engkau. Jom kita rujuk kembali dengan syarat engkau bagi aku kereta Volkswagen, Volkswagen Das Auto, kan? Tak boleh. Jadi sekarang ini kita melihat bagaimana kaedah-kaedah ini digunakan sebagai tanda untuk kita merujuk. Kemudian kita dah pun hampir ke perakhirannya. Kita pergi yang ke-9 atau poin 9, iaitu penceraian yang tak boleh dirujuk. Okey, penceraian yang tak boleh dirujuk. Ada beberapa perkara yang penceraian ni tak boleh langsung dirujuk. Yang pertama, talak bain kubra. Okey, apa itu talak bain kubra? Okey, talak bain kubra ini adalah talak 3. Kalau talak 3 dah tak ada lagi harapan untuk suami rujuk kepada isterinya, dengan syarat isterinya berkahwin yang lain, kemudian bercerai dengan suami itu, barulah suami yang asal ini boleh rujuk kembali isteri dia yang lama. Okey, boleh faham Yang kedua, talak isteri yang belum disetubuhi. Dan terangkan tadi berawal saya terangkan, sampai sekarang saya terangkan, kan. Isteri yang belum disetubuhi, kalau kita talakkan dia, kita ceraikan dia, kita tak boleh rujuk dia, tapi kita kena nikah semula dengan dia. Okey, yang ketiga, penceraian dengan cara khulud, tebus talak, dah terangkan tadi. Yang keempat, penceraian dilakukan sebab haid atau penceraian yang disebabkan sakit yang tidak memungkinkan hubungan kelamin dapat dilakukan. Okey, begitu juga sakit yang tiada harapan untuk sembuh atau bahaya. Okey, maknanya sekarang contoh sekarang ni, suaminya sekarang dah penat, dah tak ada harapan untuk hidup. Okey, jadi suami isteri pun dah tak tahan dah. Saya tak boleh tu dengan abang lah, saya nak cerai. Suami kata okeylah, aku ceraikan kau. Okey, tiba-tiba malamnya aku nak mati ni, aku rujuk kembali tak boleh. Itu perkahwinan yang tak boleh rujuk kembali, perceraian yang tak boleh rujuk kembali. Okey. Yang kelima, penceraian yang dilakukan melalui mahkamah syariah disebabkan fasah atau krisis rumah tangga yang berterusan. Ini dah urusan mahkamah. Kalau perkahwinan itu melalui proses mahkamah syariah disebabkan fasah, atau krisis rumah tangga, itu tidak boleh dirujuk kembali. Okey, murid. Itu saja untuk kali ini. Saya mengharapkan semua ibu bapa dan anak-anak murid boleh fahami apa yang ingin saya sampaikan. Stay tune pada video akan datang untuk melihat lagi antara PDPR yang dapat saya sampaikan. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Salam.